Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Muhammad Shah Musa. Selepas lebih 2 tahun memerangi COVID-19, negara bakal masuki fasa palihan endemik bermula 1 April ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu dibuat setelah mengambil kira pelbagai faktor, melakukan penilaian risiko, mendapatkan pandangan Kementerian Kesihatan serta meneliti syur daripada Menteri Kuantan. Selari dengan fasa palihan itu, majoriti sekatan yang dikuatkuasa sebelum ini dimansuh. Ini termasuk had waktu beroperasi bagi premis perniagaan manakala aktiviti solat jemaah di masjid, surau atau percara sembahyang di rumah ibadat selain Islam boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal. Bagaimanapun, pemakaian pelitup separuh muka dan pendaftaran MySejahtera masih diwajibkan. Penting untuk saya maklumkan, fasa peralihan ke endemik ini merupakan exit strategi untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Fasa ini juga merupakan fasa sementara sebelum negara beralih ke fasa endemik yang mana ianya tertakluk kepada pengumuman yang hanya boleh dibuat oleh WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Tambah beliau, secara keseluruhannya, perancangan pembukaan semula negara secara selamat dan berperingkat sedang diusahakan kerajaan, terutama menerusi Menteri Kuantan. Bermula 1 April juga, kerajaan telah memutuskan sempadan negara kembali dibuka. Ini akan merancakkan semula ekonomi negara secara keseluruhan, khususnya industri pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik. Bercakap kepada RTM, Perdana Menteri menegaskan sekali lagi negara dalam fasa peralihan ke endemik dan bukannya sudah mencapai fasa endemik. Ia susulan terdapat kekeliruan dalam terma tersebut. Tapi ini lebih kepada proses peralihan ke arah endemik. WHO akan isu statement ya. Bila kuat sudah endemik, saya ingat bila dah endemik, dia boleh buka emas. Sementara itu, Majlis Pemulihan Negara menyifatkan pengumuman Malaysia akan memasuki fasa palihan ke endemik serta pembukaan sempadan tanah air sebagai langkah positif dalam proses pemulihan negara. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia lihat mampu memulihkan semula sektor yang terjejas teruk akibat pandemik, terutama sektor pelancongan dan perdagangan. Malaysia memainkan peranan yang penting dalam rangkaian bekalan dunia dan penutupan pintu sempadan yang berpanjangan akan menjejaskan posisi dan kebolehan daya saing Malaysia di peringkat perdagangan antarabangsa. Malaysia akan terus berada pada landasan tepat untuk pemulihan ekonomi negara yang diunjur berkembang antara 5.5% hingga 6.5% tahun ini. Memahami kesedihan dan bebanan ditanggung wanita yang kematian suami, pengurusan tertinggi diwajibkan memberi kebenaran kepada isteri kematian suami bekerja dari rumah BDR dalam tempoh bersesuaian. Ketua Jabatan dan Pengurusan Tertinggi semua organisasi adalah digalakkan. Ini ada KPPA ni. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ada sini. Di sini tulis digalakkan. Kalau boleh saya nak tulis diwajibkan. Diwajibkan untuk membenarkan wanita tersebut untuk bekerja dari rumah dalam tempoh bersesuaian bagi membolehkan urusan keluarga serta peninggalan suami diselesaikan. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Sambutan Hari Wanita 2022 di Ibu Negara. Tambah beliau, Sambutan Hari Wanita wajib dilaksana pada 8 Mac setiap tahun di semua peringkat sama ada persekutuan maupun negeri bagi terus menghargai dan mengiktiraf peranan dan sumbangan wanita kepada negara.
Raja Pemaisuri Perak Tuanku Zara Salim bertitah gabungan tekanan di tempat kerja dan di rumah menjadi antara cabaran kepada wanita berkerjaya. Titah baginda selain memberikan komitmen 100% di tempat kerja, golongan wanita dalam masa sama perlu memainkan peranan harian di rumah. Tuanku Zara bertitah kemahiran dan kualiti yang dimiliki golongan wanita kini dibuktikan dengan kelahiran pemimpin-pemimpin luar biasa dalam kalangan wanita. Tuanku Zara bertitah demikian sempena Hari Wanita Antarabangsa di Auditorium Kompleks Rawatan Harian Hospital Raja Pemaisuri Bainun HRPB Ipoh. Turut diadakan Simposium Wanita dalam Perubatan 2022 yang dianjurkan Persatuan Perubatan Malaysia MMA Perak. Wanita kini perlu mempunyai sifat daya saing dan bijak merebut peluang, terutamanya golongan usahawan wanita yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Di Alustas, ramai 20 usahawan industri kecil sederhana IKS memanfaatkan radio dan televisyen selain media sosial sebagai medium untuk mempromosikan produk. Menurut RTM, usahawan yakin produk mereka semakin dikenali dan menjadi pilihan pengguna sehingga jualan melonjak. Alhamdulillah, kira sebulan dah 500 kilo untuk keluar. Macam sekarang kat bulan puasa ni, kalau kita boleh permintaan tu lagi tinggi. Secara online lah. Jadi kalau hari ini kita dengar pula iklan daripada RTM, so mungkin lepas ni kita boleh iklan secara radio dan TV pula lah. Jadi peluang, terima kasih kepada RTM lah kerana memberi peluang kepada kami. Mereka dirayakan sempena Hari Wanita 2022 di stesen Radio Malaysia Kedah FM di Alustar. Jadi dalam sesi sembang santai bersama usahawan-usahawan tersebut, kita juga telah dapat berkongsi pengalaman-pengalaman mereka dan kita juga dapat berkongsi produk-produk yang mereka hasilkan. Di samping itu, ATM Kedah juga berkongsi pakej-pakej yang ada di ATM Kedah. Undi awal bagi PRU Dewan Negeri Johor merekodkan 87% anggota polis, tentera dan pasangan tunaikan tanggungjawab. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan sebanyak 63 pusat mengundi membabitkan 83 saluran dibuka bermula 8 pagi bagi proses pengundian awal hari ini. Sebanyak 29 pusat mengundi awal sudah ditutup pukul 12.30 hari tadi dengan 8 lagi ditutup pukul 2 petang, manakala 26 pusat mengundi lagi ditutup pukul 5 petang. Sebanyak 83 saluran yang disediakan di premis PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM seperti di Dewan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor, Dewan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD, Kem Pasukan Gerakan AM PGA dan Kem Tentera. Anggota pasukan keselamatan terdiri daripada PDRM, ATM dan PGA serta pasangan masing-masing layak mengundi hari ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyerahkan sumbangan peribadi kepada penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru. Istana Negara menerusi perkongsian di laman Facebook rasminya memaklumkan sumbangan berkenaan disampaikan oleh Juruiring Tentera Darat Baginda Brigadier Jeneral Datuk Syarizan Wan Cik. Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan semoga bantuan yang dihulurkan sedikit sebanyak dapat membantu mengurangkan beban mereka. Semalam beberapa kawasan di sekitar Kuala Lumpur dilanda banjir kilat sehingga menyebabkan penduduk terjejas terpaksa dipindahkan ke PPS. Sistem pemaritan di Kuala Lumpur perlu ditambah baik. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, walaupun sistem Smart Tunnel sudah ada, namun pendekatan jangka panjang dan pendek harus diperbaiki bagi mengelak masalah banjir kilat. Jadi makna kata, sistem pemaritan kita itu perlu dilihat kembali. Walaupun kita dah buat yang terbaik, dan kita ada smart tunnel. Smart tunnel ni adalah untuk mengalirkan air ini pergi ke kolam. Kolam pula melepaskan sedikit demi sedikit ke dalam sungai. Tapi kalau sungai itu sudah melimpah, dia akan timbul masalah. Ini semua. Beliau ditemui selepas memberi bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru.
Kementerian Wilayah Persekutuan bersama DBKL serta agensi terlibat akan berbincang agar sistem amaran awal banjir dapat dipertingkat. Langkah berkenaan bagi memastikan kadar kerugian yang terpaksa ditanggung penduduk dapat dikurangkan. Timbalan Menterinya Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata untuk itu pihaknya dan pengurusan terlibat akan mencari penyelesaian terbaik jangka pendek, sederhana dan panjang. Sebagai langkah awal, saya sudah minta supaya pihak DBKL bersama dengan agensi-agensi lain, Bomba, Jepam dan sebagainya termasuk Ikram dan juga pemaju bagi kawasan ini untuk buat kerja-kerja pembersihan awal supaya aliran air di kawasan belakang rumah ini yang kita lihat ini dapat dilancarkan sepenuhnya. Itu sebagai langkah awal dan serta-merta yang harus dijalankan bermula daripada hari ini. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan di kawasan Tanah Runtuh sekitar Seksyen 6 Wangsa Maju. Susulan kejadian runtuhan batu kuari di Keramat Pulai Simpang Pulai Ipoh, Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata pihak Jabatan Mineral dan Geosains Negeri memaklumkan masih terdapat pergerakan tanah di kawasan tersebut. Justru kajian terperinci perlu dibuat sebelum kerja-kerja menyelamat dijalankan bagi mencari dua lagi bangsa yang terperangkap. Pihak Smart Team saya dah dipahamkan oleh Pengarah Jabatan Bomba Negeri Perak mengatakan pihak Smart Team akan datang dengan peralatan dia untuk mengkaji tentang pergerakan tanah ni. Pasal kita tanda dalam usaha kita nak menyelamat mangsa ni akan menyebabkan kejeraan kepada pasukan penyelamat dan sebagainya. Identiti dua mangsa yang terperangkap dikenali sebagai Hyo Lo Sio Sun 49 tahun dan Itam Lasuh 43 tahun. Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu menolak permohonan ikat jamin remaja perempuan yang berdepan pertuduhan membunuh bayinya pada Februari lalu. Hakim Datuk Hassan Abdul Ghani mengarahkan remaja tersebut menjalani penilaian psikiatri. Terdahulu, pemohon yang diwakili Tuan Karpal Singh Dio N. Ko telah memfailkan permohonan bagi mengetepikan keputusan Mahkamah Magistrate Kemaman yang tidak membenarkan remaja terbabit diikat jamin. Pihak pembelaan memohon Mahkamah Tinggi menyemak semula keputusan yang dibuat pada 15 Februari lalu oleh Mahkamah Magistrate Kemaman. Sebanyak 42,926 pencarum perkeso yang hilang upaya atau mengalami kemalangan berjaya dipulihkan untuk kembali bekerja menerusi program Return to Work RTW. Menurut Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Azman, majoriti pencarum dapat kembali melakukan pekerjaan lama dengan majikan yang sama atau bersama majikan baharu. Terdapat juga pencarum melakukan pekerjaan berbeza di bawah majikan sama atau majikan baru selain ada yang memilih untuk bekerja sendiri. Jadi diharap ramai lagi mereka yang terbencana akan bermotivasi dan secara sukarela akan menyertai program ini. Sebab kita harus ingat dalam program kembali bekerja Return to Work ini, yang paling utama, pertama adalah early intervention. Nombor dua, kalau kata seseorang yang terbencana ini atau mereka yang hilang upaya ini tidak bermotivasi, kita tidak akan mencapai kejayaan. Jadi kita berharap dengan pengenalan program ini, sesiapa yang menonton program animasi ini akan faham dan akan bermotivasi, jadi memudahkan untuk kita melaksanakan program pengurusan kes ini supaya mereka boleh kembali bekerja. Institusi masjid disaran mengaplikasikan konsep koperasi bagi membentuk dana masjid yang efisien selain mampu melahirkan lebih ramai usahawan Muslim. Untuk itu, kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan dilaksana untuk memberi pendedahan kepada institusi masjid. Dengan sebab itu kita nak tadi kerjasama yang selepas ini saya harapkan supaya perjumpaan antara pihak JAKIM, pihak Balai Agama Islam Negeri, Jabatan Kawasan Negeri dan juga pihak Angkasa untuk kita turun berikan kesedaran bagaimana perlunya penumbuhan koperasi di peringkat masjid. Kerana sikit sangat lebih kurang kita ada 6,000 masjid. 6,000 masjid. Setakat ini yang ada koperasi berdaftar 462 saja.
Beliau ditemui selepas merasmikan persidangan Koperasi Karya Masjid Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Pada majlis tersebut, Koperasi Masjid Ar-Rashdiyah Selama Perak dinobat Koperasi Karya Masjid Terbaik. Sementara itu, menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, kementeriannya menyasarkan penambahan 200 koperasi masjid baharu dalam negara tahun ini. Bawa juga UDA, satu-satu agensi di bawah kementerian ini juga yang juga telah bersetuju untuk memberikan semangat untuk membuat surau baru di kawasan perumahan ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Ramah Mesra Tekun Nasional di Bandar Uda Utama. Malaysia Aviation Group MAG mengumumkan pelantikan 2 pengarah eksekutif baharu ke dalam lembaga pengarah syarikat itu dan Malaysia Airlines Berhad berkuat kuasa semalam. 2 pengarah eksekutif baharu itu ialah bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Tunku Ali Zakri Alias dan Pengerusi Semen Industri of Malaysia Berhad, Zaiviji Ismail Abdullah. Melalui pelantikan itu, kumpulan tersebut akan terus melaksana strategi sejajar dengan Pelan Perniagaan Jangka Panjang 2.0. Langkah berkenaan bagi merealisasikan aspirasi untuk menjadi kumpulan perkhidmatan penerbangan dan perjalanan utama di Asia. Pihaknya juga akan meningkatkan perkhidmatan dan keupayaan dalam perniagaan penerbangan serta bukan perniagaan. Ini bagi memberi pengalaman dan penyelesaian inovatif kepada semua pihak berkepentingan yang terbabit dalam perjalanan syarikat. Kerjasama strategik antara Capital A dan CGS CIMB menjadikan urus niaga ekuiti kini lebih mudah diakses dan mampu dimiliki semua individu terutama bagi golongan bukan pelabur. Inisiatif itu sejajar Pelan Induk Pasaran Modal Ketiga Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang berhasrat memperkasa pelabur melalui keupayaan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif Capital A Tan Sri Tony Fernandez berkata kolaborasi tersebut turut memanfaatkan kepakaran kedua-dua entiti dalam aspek perniagaan dan pelaburan digital. I think we bring the mass market and reaching the mass market and educating the mass market, and CIMB brings the regulatory, the 40 years of experience, the settlements, all the back office stuff that we would never be able to do, and then together we build a product that's going to be very easy to use. That's really important. Pengguna Super App boleh mula membuat transaksi menerusi platform Prosperous di bawah CGS CIMB menjelang suku ketiga tahun ini. Tan Sri Idrus Harun dilantik semula sebagai Peguam Negara untuk tempoh setahun buka kuasa 6 Mac 2022. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali dalam kenyataan memaklumkan selaras dengan Fasal Kurungan 1 Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatul Mustafa Billah Shah telah memperkenankan pelantikan semula Tan Sri Idrus. Beliau sebelum ini dilantik sebagai Peguam Negara bagi tempoh 2 tahun menggantikan Tan Sri Tommy Thomas. Sebelum dilantik sebagai Peguam Negara, Tan Sri Idrus merupakan Hakim Mahkamah Persekutuan. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Timbalan Pendakwa Raya di Jabatan Peguam Negara, Penasihat Undang-Undang di Suruhanjaya Pelan Raya dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Peguam Cara Negara dan juga Hakim Mahkamah Rayuan. 671 anak veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima bantuan persekolahan RM500 seorang melalui tabung zakat Yayasan Veteran ATM dan dana kempen tabung pahlawan bagi tahun 2022. Menurut Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqbal Hisham Abdul Aziz, bantuan back to school tersebut melibatkan nilai keseluruhan RM335,500. Tujuan dia utama program Back to School ialah untuk pertama meringankan beban sara hidup keluarga VTM yang kurang berkemampuan selain meningkatkan moral dan minat serta semangat anak-anak untuk ke sekolah. Kedua, sudah tentulah untuk membantu dan mengurangkan kos pembelanjaan yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga dalam membuat persiapan awal persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan bantuan tunai kepada 37 anak veteran ATM di Hotel Roy Chulan, Kuala Lumpur.
Baki 627 penerima lagi akan menerima bantuan berkenaan yang bakal dikreditkan ke akaun masing-masing pertengahan bulan ini. Hilang namun tidak pernah dilupakan tragedi yang menimpa pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370 pada 8 Mac 2014 sehingga kini menjadi misteri terbesar dalam sejarah penerbangan dunia. Masihkah ada harapan untuk menemukannya? Ikuti laporan wartawan Dian Fatihah Maknoh, genap 8 tahun kehilangan MH370. Sempena memperingati tahun ke-8 kehilangan MH370, sebagai keluarga terdekat pada salah seorang penumpang yang berada di dalam pesawat MH370. Tarikh kehilangan pesawat ini telah masuk tahun ke-8. Walaupun sebagai ahli keluarga terdekat yang terlibat dengan naas ini masih tetap memperingati tarikh-tarikh yang menyedihkan ini kepada kami semua. Sebab itu kami tetap mengharap, kami tetap mahukan, kami tetap menegaskan agar kerajaan Malaysia terus memberikan komitmen untuk mencari kedudukan di manakah pesawat ini sekarang. Tiada istilah berhenti berharap daripada waris mangsa pesawat MH370. Hanya dengan penemuan pesawat itu, segala andaian dapat ditamatkan sekaligus merungkai misteri kehilangan MH370. Sosok ini, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman, antara individu paling menjadi tumpuan sewaktu berlakunya tragedi. Pernah memikul tugas berat selaku Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam BCA yang bertanggungjawab mengawal selia penerbangan awam negara. Sudah semestinya beliau masih mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mengetahui punca kehilangan tanpa jejak pesawat MH370. Sebab dalam pencarian MH370 ni sebenarnya apa yang kita lakukan, kita tidak memberikan perkataan berhenti mencari atau terminate the search. Ketiga kerjaan itu bersetuju bahawa search itu the search is suspended, digantung, sebab itulah tempat yang kita nak cari. Dan sekiranya ada if there's another credible evidence, satu bukti yang sahih yang boleh diterima, tiga-tiga negara bolehlah cadangkan untuk meneruskan balik pencarian. So kalau there's a credible evidence, the three countries may consider the resumption of the search operations. Meskipun sudah 8 tahun berlalu, beliau masih tidak dapat melupakan tragedi kehilangan pesawat MH370 yang merupakan pengalaman pahit sepanjang berkhidmat dengan DCA. Yang rintangan yang amat berat sekali ialah kita tidak ada banyak sangat bukti-bukti ataupun maklumat yang boleh kita keluarkan, kita bagi tahu kepada media dan kepada orang ramai. Dan pada masa yang sama juga kita kena beri penerangan kepada waris-waris bangsa. Jadi kita tak ada banyak sangat maklumat sebab kapal itu hilang, dan dengan bermulanya maklumat yang kami terima daripada IMASET, daripada AIB ataupun pihak berkuasa menyiasat dari UK yang bekerjasama dengan IMASET satelit di UK, barulah kita ada maklumat yang boleh dibagi kepada mengenai dengan apa sebenarnya. Kita tak tahu apa sebenarnya jadi. Siasatan yang dilakukan, siasatan teknikal yang dilakukan telah mengeluarkan report mereka, laporan pada Julai 2018 mengatakan tidak dapat dipastikan apa sebenarnya terjadi, mengapa terbang itu berpatah balik, kerana tidak menjumpai bangkai pesawat dan tidak ada bukti-bukti yang sahih untuk menentukan apa sebenarnya terjadi.
Pada 18 Februari lalu, Kementerian Pengangkutan memaklumkan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia sedang meneliti data baharu yang dikeluarkan Jurutera Aeronautik Britain Richard Godfrey yang mendakwa terdapat petunjuk baharu dalam mengenal pasti lokasi pesawat MH370. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong sebelum ini memaklumkan Malaysia tidak boleh bertindak secara unilateral dalam usaha pencarian pesawat hilang MH370. Pakar Aeronautik Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Salehuddin Muhammad berpendapat bahawa Malaysia perlu berbincang bersama negara China dan Australia bagi mengesahkan sama ada laporan Richard Godfrey itu benar-benar tepat ataupun masih memerlukan penambahbaikan. Ini kerana pelaksanaan semula misi pencarian akan melibatkan kos operasi yang sangat tinggi, lokasi yang berisiko dengan keperluan peralatan canggih serta pertimbangan terhadap perasaan waris mangsa. Walaupun dalam laporan yang dibuat oleh Mr. Godfrey itu, kedudukannya tidak jauh daripada apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Tidak jauh itu maksudnya bukanlah berada di benua lain, mana kawasan yang lebih kurang sama. Tetapi dia memberikan lokasi yang baru. Jadi ini memerlukan satu penelitian yang tepatlah sebelum kita boleh buat pencarian. Pesawat Malaysia Airlines MH370 yang membawa 239 penumpang termasuk anak kapal hilang daripada radar sejurus berlepas dari Kuala Lumpur ke Beijing. Laporan Dian Fatia Maknoh, Berita RTM. Sedikit berita sukan. Susulan kes pengantungan sementara Persatuan Bola Sepak Perak PAFA, Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS memaklumkan persatuan itu berhak untuk membuat rayuan terhadap hukuman tersebut selepas pihaknya menyerahkan notis dalam masa terdekat. Kita akan cuba keluarkan secepat mungkin lah. Kalau dapat keluarkan hari ini, kita keluarkan hari ini dan kita serahkan pada PAFA lah. Menurut beliau, rayuan perlu dikemukakan dalam tempoh 30 hari selepas menerima notis. Semalam, Pesuruhjaya Sukan Ibrahim Yusuf memaklumkan PAFA digantung 6 bulan selepas didapati melanggar Perlembagaan Persatuan sewaktu pemecatan keahlian 12 gabungan badan sukan tersebut sebelum ini. Keputusan penggantungan itu dicapai dalam satu mesyuarat dihadiri Setiausaha Persatuan Bola Sepak Daerah Krian Tajul Hasnan mewakili ahli gabungan yang dipecat dan pemangku Presiden PAFA Datuk Muhammad Yazan Muhammad. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saiz panjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Shah Musa. Terima kasih dan salam keluarga Malaysia.